Bagi saya bukan Islam. Tapi saya tak minum pun. Tak ada masalah. Tetapi saya tak mencabuli hak orang lain untuk dia nak minum sampai mabuk, ditenggelam dengan kolam renang. Itu tak jadi masalah bagi saya. Tetapi bila dia memandu, itu akan jadi satu perkara yang pantang bagi saya akan ambil tindakan. Dr. Syaidan bin Kasim Yang Berhormat Arau. Bina rumah dengan simen. Gerak langkah seorang panglima. Hari-hari datang parlimen. Soalan saya nombor 5. Sila Yang Berhormat Menteri Pengangkutan menjawabnya dalam tempoh masa 3 minit. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan 2 soalan yang lain pada hari ini, iaitu soalan nombor 24 oleh Yang Berhormat Lumut dan soalan nombor 30 oleh Yang Berhormat Puchong kerana ianya menyentuh perkara yang sama, iaitu mengenai masalah pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Dato' Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat, isu berkaitan dengan kemalangan maut yang disebabkan oleh pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol adalah suatu perkara yang amat dipandang serius oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pengangkutan. Seperti umum mengetahui, kebelakangan ini kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk semakin kerap berlaku dan dilaporkan dalam media massa. Sekiranya perkara ini tidak ditangani dengan serius, ia akan membawa kesan yang amat negatif kepada orang ramai dan pengguna jalan lain yang tidak bersalah. Sumbangan itu, Jemaah Menteri pada 24 Jun 2020 telah pun bersetuju secara dasarnya untuk meminda Seksyen 41 hingga 45 secara khusus untuk kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol, dada, memandu secara melulu. Pindaan ini bertujuan untuk menjadikan satu bentuk deterrence dan pengajaran kepada orang ramai supaya mematuhi semua peraturan jalan raya. Ketiga-tiga komponen hukuman akan dipinda, termasuklah kadar denda, tempoh penjara dan tempoh penggantungan lesen memandu kenderaan. Berdasarkan kepada keputusan Jemaah Menteri tersebut, Kementerian Pengangkutan akan meminda Seksyen 41 hingga 45 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Jabatan Peguam Negara telah menyemak draft Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 dan draft RUU ini akan dibentangkan untuk persetujuan Jemaah Menteri pada 17 Julai 2020 dan seterusnya untuk dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini pada sesi kali ini. Selain daripada pindaan hukuman, kerajaan juga akan meminda had kandungan alkohol yang dibenarkan supaya selaras dengan piawaian yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, iaitu daripada 35 mikrogram alkohol dalam 100 ml nafas, 80 mg alkohol dalam 100 ml darah, ataupun 107 mg alkohol dalam 100 ml air kencing kepada 22 mikrogram alkohol dalam 100 ml nafas, 50 mg alkohol dalam 100 ml darah atau 67 mg alkohol dalam 100 ml air kencing. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Kementerian Pengangkutan telah melaksanakan satu soal selidik atas talian mengenai perkara ini, iaitu daripada 21 Mei 2020 hingga 4 Jun 2020 yang lepas. Berdasarkan kepada dapatan kajian, sebanyak 345,000 responden telah menyertai soal selidik ini. Hampir 97% responden memberi maklum balas yang positif dan bersetuju bahawa kuantum hukuman sedia ada tidak memadai. Sebagai contoh, seramai 324,489 orang, iaitu 94% responden bersetuju agar kadar hukuman penjara, denda dan tempoh hilang kelayakan lesen memandu ditingkatkan ke atas pemandu yang disabitkan kesalahan memandu ketika berada di bawah pengaruh alkohol bagi memberi kesedaran kepada umum dan keinsafan kepada pesalah. Berkenaan dengan cadangan mengenakan hukuman mati bagi kesalahan menyebabkan kematian akibat daripada memandu di bawah pengaruh alkohol, Kementerian Pengangkutan berpendapat kes melibatkan pemandu mabuk perlulah mengikut lunas undang-undang yang sedia ada. Jika kandung keseksaan Akta 574 digunakan untuk menjatuhkan hukuman mati, ia perlu dibuktikan di mahkamah bahawa pemandu mabuk tersebut mempunyai niat untuk membunuh melampaui keraguan munasabah beyond reasonable doubt. Memang kita geram
Tetapi kita tidak boleh mengambil tindakan secara melulu supaya pemandu mabuk ini tidak terlepas daripada tindakan undang-undang yang sewajarnya. Maka Kementerian Pengangkutan telah mengambil keputusan untuk meminda seksyen-seksyen termasuklah had kandungan alkohol supaya seseorang itu yang memandu melebihi had-had tersebut akan dikenakan hukuman yang jauh lebih berat. Maka Kementerian Pengangkutan berharap agar pindaan yang dicadangkan kali ini dapat mendidik, mengubah sikap semua pengguna di atas jalan raya. Perkara ini sekaligus bertujuan membendung berlakunya kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol dadah dan juga memandu secara melulu dalam menjaga keselamatan pengguna jalan raya di Malaysia secara keseluruhan. Dalam masa yang sama, Kementerian Pengangkutan berpendapat bahawa selain daripada langkah-langkah undang-undang, program kesedaran dan juga pendidikan perlu juga digandakan. Sebagai contoh, Kementerian Pengangkutan giat menggalakkan program pencegahan memandu di bawah pengaruh alkohol seperti melaksanakan konsep designated driver serta penggunaan kenderaan perkhidmatan awam seperti taksi dan e-hailing. Dengan adanya usaha-usaha holistik ini, Kementerian Pengangkutan berharap isu dapat ditangani untuk menjaga kepentingan dan keselamatan semua pengguna jalan. Terima kasih. Terima kasih. Sila Arau, soalan tambahan pertama. 1 minit. Kepada Datuk Seri yang di-Pertua, ucapan yang cukup, ini jawapan yang cukup bernas. Terima kasih kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang begitu komited untuk menyelesaikan, untuk menangani masalah isu pemandu mabuk. Tapi Yang Berhormat, boleh tak bagi sedikit gambaran apakah hukuman yang dijangka dikenakan di bawah cadangan RU33 ini untuk membolehkan rakyat mendapat gambaran awal sebelum kita buat, lepas tu kita pindah lagi dan sebagainya. Oleh kerana Yang Berhormat telah memaklumkan bahawa kita tidak mahu meminda kanun kesiasaan, walaupun ada negara berbuat demikian, yang demikian rupa seperti Perancis dan lain-lain lagi, mereka buat di bawah kanun kesiasaan, pindah kanun kesiasaan. Tapi untuk Yang Berhormat ni cuba bagi gambaran sikit, supaya sebelum undang-undang diperkenalkan orang sudah takut untuk memandu dengan mabuk. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Arau atas soalan yang agak bernas ini. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita telah mendapat persetujuan secara prinsip daripada Kabinet. Dan pada minggu ini kita akan membuat endorsement terhadap draft undang-undang. Dan saya setuju, saya boleh memberi sedikit gambaran kepada Yang Berhormat apa yang akan dipinda dalam rang undang-undang kali ini. Sudah tentunya dari segi tempoh penggantungan lesen, kadar denda dan hukuman penjara akan kita kenakan, dan hukuman penjara itu untuk kesalahan tertentu seperti membawa maut, ianya adalah satu penjara atau hukuman yang mandatory. Itu nombor satu. Dan saya bagi contoh lagi, saya ada 5 seksyen itu. Seksyen 44. Kalau ikut apa yang ada sekarang, hukuman ke atas kesalahan di bawah seksyen 44 berkaitan dengan kesalahan memandu semasa di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah yang menyebabkan kecederaan kematian, ianya tidak ada perbezaan kalau ikut undang-undang kali ini. Tapi dalam seksyen 44 kali ini, kita akan memasukkan, bezakan kalau suatu kemalangan itu mabuk maut dengan membawa kecederaan, dia akan dikenakan hukuman yang berlainan. Jadi lebih berat kalau dia membawa maut dalam suatu kemalangan. Jadi di bawah seksyen 44 yang baru, kita sudah mencadangkan, sebagai contoh, kadar penjara maksimum ditetapkan pada masa ini ialah 10 tahun, dengan pindaan kali ini, ia akan ditingkatkan kepada 15 tahun, dan untuk kesalahan pertama, dan 20 tahun jika disabitkan kesalahan bagi kesalahan yang berikut. Dan kadar denda yang dicadangkan untuk dinaikkan daripada maksimum 20,000 sekarang kepada 100,000 untuk kesalahan pertama, dan untuk kesalahan yang berikutnya kedua, dia akan dikenakan denda 150,000. Tempoh penggantungan lesen juga dicadangkan dinaikkan daripada 10 tahun kepada 20 tahun. Jadi selain daripada ini, Seksyen 45A juga memandu atau menjaga kenderaan motor dengan kepekatan alkohol melebihi had. Hukuman penjara akan dicadangkan untuk dijadikan sebagai satu hukuman mandatory kepada mereka yang disabitkan kesalahan di bawah seksyen ini. Ini bermaksud kita serius. Amaran kita ialah, kalau sudah mabuk ataupun mengambil alkohol, jangan memandu.
Dan kita tak mencabuli hak orang lain untuk minum. Tetapi bila dah minum, jangan bawa. Ini akan memudaratkan orang lain. Jadi amaran kita ialah, dan mesej kepada rakyat ialah, kali ini kita committed, kita nak pastikan kita menjaga keselamatan orang lain. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Seremban. Lumut di lepas tu kita bertangan daripada soalan tadi Menteri kata daripada lumut nak ingat. Ya. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ucapkan syabas kepada Yang Berhormat Aitam kerana kebanyakan cadangan pindaan terhadap rang undang-undang ini adalah berdasarkan kepada cadangan yang kita nak bawa semasa kita dalam Kerajaan Pakatan Harapan, seperti meningkatkan hukuman kepada maksimum 20 tahun dan juga menurunkan had alkohol kepada tahap yang dicadangkan oleh WHO, khususnya kepada 50 mg alkohol dalam 100 ml darah. Namun begitu, walaupun cadangan-cadangan ini adalah sesuatu yang baik, tetapi apa yang lebih penting ialah bagaimana kita nak menguatkuasakan undang-undang ini. Saya difahamkan bahawa ada bidang kuasa yang berlainan. Umpamanya dalam menguatkuasakan undang-undang ini, ia lebih kepada pihak polis. Bagaimana JPJ dapat diperkasakan untuk juga menguatkuasakan undang-undang ini. Itu pertama. Yang keduanya ialah dari segi credibility dan juga memastikan bahawa ada integriti di pihak penguatkuasaan. Dan semasa saya di kementerian, saya telah pun membincangkan dengan pihak JPJ bagaimana untuk memasang body camera kepada pihak penguatkuasa untuk dijadikan sebagai satu pilot project supaya apabila pegawai-pegawai menguatkuasakan undang-undang ini, mereka adalah dapat menguatkuasakannya dengan tegas dan juga dengan penuh berintegriti dan tidak ada apa-apa unsur rasuah semasa penguatkuasaan. Adakah itu dapat dilaksanakan? Terima kasih. Terima kasih. Seremban, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Seremban selaku mantan Menteri Pengangkutan. Apa yang baik itu kita terima. Apa yang telah dilakukan dalam 22 bulan, cadangan, dan kita pada kali ini dalam tempoh tak sampai 100 hari, kita telah buat keputusan dan masuk dalam kabinet dan kita nak bawa dalam pembentangan Dewan kali ini untuk kita pindah ke undang-undang. Ini menampakkan komitmen kerajaan sekarang kerana kita tidak boleh tunggu lagi. Kerana kes maut setakat hari ini untuk tahun ini sudah 12 kematian. Jadi saya rasa itu yang pertama. Tapi walaupun saya menerima baik cadangan Yang Berhormat sebagai senior saya, predecessor, dan saya sentiasa mengambil pandangan yang baik daripada Yang Berhormat. Dan apa yang dicadangkan Yang Berhormat, pertanyaan Yang Berhormat tentang JPJ. Dalam pindaan kali ini juga, kita melihat polis telah menjalankan tugas dengan baik. Tapi ada keperluan kerana akta ini di bawah JPJ. Apakah tidak kita memberi kuasa juga kepada pegawai penguatkuasa JPJ untuk mereka menguatkuasakan undang-undang ini. Jadi secara prinsipnya Kabinet telah meluluskan, ianya dapat diperluaskan untuk bab menangkap mereka yang terlibat dalam pemanduan mabuk. Itu kita boleh lakukan. Dan ini kita perluaskan penguatkuasa untuk apa? Demi keselamatan rakyat jelata. Yang pertama. Jadi jawapannya ialah diperluaskan kepada JPJ. Dan kedua, apa yang Berhormat katakan tadi, ini soal integriti ya. Saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat, perkara ini sentiasa diberi perhatian. Dan saya faham ada yang mencadangkan body cam dan ada yang mencadangkan cara untuk yang lebih telus untuk kita menjalankan penguatkuasaan. Dan bukan sahaja saya lihat JPJ, mungkin polis mereka ada cara yang lebih canggih untuk kita mengawal. Dan kali ini apa yang kita nak tegaskan ialah bukan sekadar untuk kita menguatkuasakan undang-undang. Banyak lagi loophole yang kita perketatkan. Pertama, kalau kita lihat dari segi EBA yang ada, iaitu evidential breathalyzer analyzer. Ini adalah satu perkara yang sangat penting. EBA ni cuma ada 55 unit. Kita perlukan peruntukan tambahan untuk kita tambah, baik untuk polis ataupun JPJ. Maka bila ada kelengkapan ini dapat kita memantau dengan lebih rapi. Jadi dari segi integriti dia kena bawa ke balai polis yang terdekat atau JPJ dan kita nak memastikan tak ada elemen penyelewengan. Maka saya memberi jaminan
bahawa kita akan mengutamakan soal integriti baik untuk polis ataupun JPJ. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan. Saya bagi satu lagi kepada Yang Berhormat Lumut kerana memang ada soalan bertulis dari beliau. Silakan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Menteri kerana menjawab soalan daripada Lumut tadi. Cadangan yang diberikan adalah tindakan-tindakan penyelesaian yang bersifat selepas berlaku. Ya. Ada cadangan daripada rakan-rakan kita, terutamanya daripada kumpulan hijau, supaya kita selesaikan masalah at source. Kerana kalau kita boleh mengharamkan pembuatan alkohol dan pengimportan serta penjualan di negara kita, apakah kementerian terfikir sama langkah-langkah tersebut? Terima kasih. Terima kasih Lumut. Sila Yang Berhormat Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Lumut. Sebenarnya kita telah mengadakan dialog dengan Dewan Pemuda PAS juga ataupun kepada mana-mana NGO, 5 agama datang bersama memberi pandangan yang berlainan. Dan kita duduk dalam satu masyarakat majmuk, kita mengambil pandangan semua. Saya ingin memaklumkan bahawa pendirian MOT ialah kita berdasarkan kepada lunas undang-undang yang ada. Kita berpandukan kepada perlembagaan. Bagi saya bukan Islam. Tapi saya tak minum pun. Tak ada masalah. Tetapi saya tak mencabuli hak orang lain untuk dia nak minum sampai mabuk, ditenggelam dengan kolam renang. Itu tak jadi masalah bagi saya. Tetapi bila dia memandu, itu akan jadi satu perkara yang pantang bagi saya akan ambil tindakan. Ini komitmen kita. Jadi kita kena bezakan. Apabila seseorang sudah minum, jangan bawa kenderaan. Amaran kita memang keras, kali ini kita serius. Kedua, kita juga melihat dalam soal pendidikan, kita kena mengajak dari segi bolehlah kontrol at source ke, kalau kita lihat seseorang tu sudah minum, kita minta pusat penghiburan ni bagi amaran juga. Sesiapa kawan-kawan yang teman bersama tu, kita minta ambil Grab. Dan kita banyak lagi kebudayaan yang ada. Dan kita, seperti mana yang saya katakan, kita boleh wujudkan satu pekerjaan baru, designated driver. Dan ini biasa di China. Jadi bagi saya, kita tidak menghalang hak sesiapa lah. Tetapi apabila seseorang itu sudah minum, jangan bawa. Ini akan menyusahkan rakyat jelata. Jadi ini merentasi kaum agama, tapi kita buat ini untuk kepentingan sejagat. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Seterusnya,